Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali bersama saya Zurati Dalimi. Saya adalah pengguna kad kredit Visa daripada HSBC Bank sejak tahun 2002 lagi. Dengan menggunakan kad kredit ini, saya sudah tak perlu nak pegang duit di tangan dengan begitu banyak. Saya hanya mengulurkan kad kredit di kaunter saja. Bayaran saya tepat. Kalau RM19.99, jadi amount itulah yang akan ditolak dari kad kredit saya. Kad kredit jenama Visa dan Mastercard adalah jenama yang terbesar rangkaian penerimaannya oleh para peniaga di seluruh dunia. Di Malaysia, kedua-dua jenama Visa dan Mastercard ada ditawarkan oleh pihak bank seperti CIMB Bank, Maybank, RHCB Bank, HSBC Bank dan sebagainya. Dengan menggunakan kad kredit ini, saya boleh beli dulu, bayar kemudian. Namun begitu, jangan dilupa, penggunaan kad kredit ada yuran dan caj-cajnya. Saya tahu, anda memang berminat untuk mengetahui apa itu kad kredit. Kad kredit ialah sejenis bayaran untuk membeli barangan atau perkhidmatan tanpa menggunakan wang tunai. Kad kredit memberi kemudahan, tetapi jika kita tidak menggunakannya dengan cara yang betul, kita mungkin akan dibebani dengan pelbagai yuran dan caj tanpa kita menyedarinya. Oleh itu, video saya pada kali ini bertajuk 9 jenis caj kad kredit yang patut diketahui. Kita akan sambung berbicara selepas intro ini. Selamat bertemu kembali. Ada 9 jenis yuran dan caj kad kredit yang patut kita ketahui. Yang pertama, yuran tahunan. Yuran tahunan juga dikenali sebagai yuran penyelenggaraan yang dikenakan setiap tahun oleh pembekal kad kredit kita. Sesetengah bank akan mengenepikan yuran tahunan bergantung kepada promosi yang ditawarkan. Yuran tahunan boleh berkisar antara RM60 hingga RM600 setahun atau lebih dari itu bergantung kepada penawaran pihak bank pada jenis-jenis kadnya seperti jenis klasik, emas, platinum, signature atau sebagainya. Jenis yang kedua adalah yuran pendahuluan tunai. Kita boleh mengeluarkan wang tunai daripada ATM atau di kaunter menggunakan kad kredit. Jumlah pendahuluan tunai ini kemudian akan ditolak daripada had kad kredit kita. Kita perlu memikirkan pendahuluan wang tunai ini sebagai pinjaman yang sangat mahal. Pertama, caj faedah 18% setahun akan bermula dari hari pengeluaran tunai sehinggalah kita telah membayar semula sepenuhnya. Kadar faedah ini akan dikenakan setiap hari pada baki hutang pendahuluan tunai. Dan yang kedua, yuran satu kali untuk mengambil pendahuluan tunai iaitu 5% daripada pendahuluan tunai atau minimum RM15, mana yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengeluaran tunai ATM antarabangsa. Mengeluarkan wang tunai dari mana-mana ATM di luar negara akan dikenakan, yang pertama, yuran pengeluaran tunai 5% daripada pendahuluan tunai atau minimum RM15, mana yang lebih tinggi. Dan yang kedua, yuran 1.25% daripada nilai pertukaran serta yuran lain yang dikenakan oleh Visa Incorporated atau Mastercard International. Tetapi, kita perlu pastikan kad kredit kita itu menyokong rangkaian sirus atau plus supaya kita boleh mengambil wang dari akaun kad kredit kita tidak kira di negara mana kita berada.
Keempat, penukaran mata wang dinamik. Ketika melancong ke luar negara, membayar menggunakan kad kredit adalah lebih memudahkan kita berbanding jika menukar mata wang dan membawa wang tunai yang banyak di tangan. Tetapi, pastikan kita memilih untuk membayar dalam mata wang negara di tempat bayaran dibuat. Sebagai contoh, jika kita berada di Jepun, bayar guna mata wang yen Jepun. Elak membayar dalam tukaran ringgit Malaysia kerana kita mungkin akan dicaj yuran tambahan seperti kos pentadbiran tukaran mata wang melalui beberapa banyak bank yang akan terlibat. Seterusnya yang kelima, yuran transaksi asing. Yuran ini dikenakan oleh pengeluar kad kredit apabila kita membeli barang atau membuat transaksi melalui bank di luar negara. Yuran 1.25% daripada jumlah setiap transaksi asing yang dilakukan serta yuran lain dikenakan oleh Visa Incorporated atau Mastercard International. Seterusnya, yang keenam, caj kewangan. Inilah jenis caj yang biasanya kita ambil berat sangat. Semua pembayaran menggunakan kad kredit konvensional akan dikenakan kadar faedah atau dipanggil juga caj kewangan yang dikira berdasarkan baki harian. Tetapi, pemegang kad yang membuat pembayaran sepenuhnya dalam tempoh ihsan atau grace period akan menikmati tempoh tanpa faedah, iaitu interest free grace period, selama 20 hari bagi semua baki tertunggak kecuali pindahan baki dan baki pendahuluan tunai. Sila lihat pada contoh penyata kad kredit ini. Tempoh ihsan tanpa faedah ini bermula dari tarikh penyata kad sehinggalah tarikh akhir pembayaran, iaitu payment due date yang tercatat pada penyata ini. Sila ambil perhatian bahawa kadar faedah kita boleh berubah tanpa notis. Ini dipengaruhi oleh cara kita melangsaikan pinjaman kita. Inisiatif bank negara untuk menggalakkan pembayaran baki tertunggak kad kredit apabila menguatkuasakan kadar faedah kad kredit berperingkat seperti pada jadual ini. Pada tahap 1, kadar faedah setinggi 15% setahun apabila bayaran minima dibuat berturut-turut selama 12 bulan. Pada tahap 2, kadar faedah setinggi 17% setahun dikenakan apabila bayaran minima dibuat berturut-turut sekurang-kurangnya 10 bulan dalam tempoh 12 bulan. Atau pada tahap 3, kadar faedah 18% setahun apabila pemegang kad tidak termasuk dalam tahap 1 dan tahap 2. Perlu difahami bahawa jika kita membayar bil kita sepenuhnya dan tepat pada masanya, kita tidak perlu membayar apa-apa faedah sama sekali. Seterusnya, yang ketujuh, caj bayaran lewat. Ini adalah caj untuk pemegang kad kredit yang membuat bayaran lewat pada baki kad kredit mereka. Sebagai contoh, jika bayaran minimum tidak dibuat pada tarikh akhir pembayaran, caj bayaran lewat akan dikenakan pada kadar 1% daripada baki tertunggak yang belum dibayar, tertakluk kepada minimum RM10, yang mana lebih tinggi sehingga maksimum RM100. Seterusnya, jenis yang ke-8 ialah yuran penggantian kad. Jika kad kredit kita hilang, rosak atau dicuri, kita akan dicaj untuk kad kredit gantian. Caj itu berbeza antara bank. Contohnya, HSBC Bank, Maybank dan Citibank mengenakan caj RM50, manakala M-Bank mengenakan caj RM25 untuk penggantian kad kredit. Dan akhir sekali yang ke-9, cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan adalah RM25 setahun ke atas kad utama dan suplementary. Cukai perkhidmatan ini menggantikan GST mulai 1 September 2018. Pada masa hadapan, jika sekiranya kerajaan Malaysia memulakan semula caj GST menggantikan cukai perkhidmatan berkemungkinan 6%,
Yuran tahunan kad kredit juga tertakluk kepada GST. GST hanya akan dikenakan ke atas yuran tahunan kad kredit, tetapi bukan atas caj bayaran lewat dan caj keuangan yang lain. Akhir sekali, memang pada awal video ini saya menyatakan penggunaan kad kredit memberikan kemudahan kepada kehidupan kita. Tetapi jika kita sedari bahawa diri kita tidak cukup berdisiplin menggunakannya, jangan gunakan kad kredit. Kita pulangkan kad kredit itu dan uruskan pembatalannya di bank. Kita guna saja kad debit atau wang tunai saja. Segala kemungkinan kesan-kesan buruk akibat menggunakan kad kredit kita dapat elakkan. Sampai di sini saja untuk edisi pada kali ini. Semoga maklumat yang disampaikan melalui video ini telah dapat memberi manfaat kepada para penonton semua. Terima kasih kerana menonton video ini.